Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita di sekitar wali dan karamah, antara fakta dan khayalan. Antara fakta dan khayal. Oleh penyelenggaranya Abdul Razak Mahmud, pengarahnya beberapa orang lainlah, beberapa orang ustaz. Kita telah masuk dalam bab khurafat dan bid'ah di sekitar wali dah. Saya siri satu sudah ada, kita nak sama balik lah. Ni tulisan Ustaz Dr. Andas Abdul Ghani bin Azmi Idris. Asal-asalnya. Jadi kita sama balik. Jadi wali-wali ni banyak pentakrifan dia. Banyak dah. Dalam Al-Quran sebut berapa jenis. Pemimpin pun ada. Penolong pun ada dah. Pelindung pun ada. Pemimpin pun ya dah. Wali tu pemimpin dah. Ketua pun ada. Lepas tu kawan akrab pun ada dah. Jadi macam-macam masuk wali dalam Al-Quran dan hadis. Wali sebagai penjaga ayah nak kahwinkan anak pun wali juga dah. Dan ada juga takrifan wali ialah dekat dengan Allah ataupun yang bertakwa. Ni yang nak bincang ni tak? Dekat dengan wali yang dengan maksud yang terakhir ni, Allah bertakwa tu, banyak dia lagi bukan masuk bertakwa. Keramat lah. Betul lah keramat tu ada, tapi takrifan wali tu bukan kerana ada keramat. Kata ada keramat tetap wali juga, tapi dia bagi ya keramat tu dan perkara pelik, dia tukar takrifan daripada bertakwa kepada maksud lain. 180 darjah bertentangnya lah. Mengikut pandangan orang-orang sufi ni. Wali ni bukannya orang bertakwa dia cara sekadar amal soleh dia tak ikut sunnah Nabi ke. Bukan tu dah. Tapi lebih kepada manusia yang biasa. Keramat poinnya. Bukan tengok amal yang ikut sunnah tak. Tapi keramat nombor satu dah. Dan boleh beri manfaat dan mufsadah jadi Tuhan kecil. Dan perbincangan dia lebih daripada perbincangan Nabi lah. Jadi kadang-kadang lebih daripada Nabi. Lebih mukjizat. Yang nak angkat wali tu cerita pelik-pelik. Bukan cerita amal soleh yang perlu kita contohi. Tapi cerita keramat lebih daripada benda perjuangan dakwah dan perjuangan Islam. Wali tak pergi perang peliknya tak? Kalau wali tu pergi perang ke, lawan Palestin ke, lawan Israel ke, logik kan. Tapi wali dia tak cerita benda pelik, nak ramah masa depan. Tu kerja wali, benda ghaib, nak cara ke benda ghaib, nak ganti kerja Tuhan. Ustaz Syed Hawa berkata, mengenai permasalahan wali ini banyak sekali berlaku kesalahan dan penyelewengan yang sangat-sangat berbahayalah. Dan banyak pula kumpulan-kumpulan yang melampaui batas dalam bab wali, sehingga mereka menjadi kafir kerana akad wali ni sampai tahap ketuhanan. Ambil kerja Tuhan, tempat nak ganti kerja Tuhan. Dan banyak pula orang-orang yang berpegang dengan kepada kaedah-kaedah yang tidak mempunyai dasar. Tak ada Al-Quran hadis, sekadar Tok Guru cerita dah. Tok Guru cerita, percaya Tok Guru. Kemudian beliau mengemukakan pentahqiqan yang dibuat oleh Imam Al-Alusi. Ini pengarah tafsir terkenal juga. Yang berkata, ringkasnya apabila kita melihat peribadi seorang mukmin yang bertakwa, maka kita hukumnya sebagai wali dengan melihat keadaannya zahir. Poinnya amalan dia, mukmin yang bertakwa, bukan poin dia pada keramat benda peliknya. Dan wajiblah kita memperlakukannya dengan perlakuan yang layak baginya secara zahir saja. Nampak yang baik-baiklah. Hakikat dia dengan Allah kita tak tahu. Iaitu memuliakannya dan menghormatinya tanpa berlebih-lebihan melampaui batas dengan melebihkannya daripada Rasul ataupun Nabi. Ataupun seumpamanya hormat. Kita kena hormat orang soleh, orang baik. Orang bertakwa, zahirnya lah. Hakikat dalam hati. Kita mana tahu dah. Dan tak boleh kita melampaui batas. Angkat dia seolah takut baca hati. Dan yang angkat semua Tuhan tahu hati. Nabi tak tahu hati manusia lain. Tiba-tiba kita akad Tok Wali ni jadi macam Tuhan. Lebih daripada Rasul dan Nabi. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang awam pada hari ini terhadap orang-orang yang mereka yakini sebagai wali.
Serupa dengan perlakuan orang musyrikin terhadap orang yang mereka yakini sebagai Tuhan. Macam orang Kristian, orang Hindu ke apa yang akak manusia, lembu manusia ke apa pun yang akak lebih-lebih sampai ke tahap Tuhan lah. Kristian tu Nabi Isa asal-asal tidak begitu dah ajaran dia, tapi dia angkat over sangat sampai di Tuhan. Begitu juga Syiah. Dia bela kononnya bela Ahlul Bait Ali dan sebagainya, keturunan Ali, akak Allah sekali jadi macam Tuhan ya. Begitu juga Sufi yang angkat tok-tok wali dia, tok-tok guru dia sampai tahap jadi Tuhan ya. Dan tidaklah disyaratkan lahir tanda-tanda keramat. Tak penting keramat ni nak. Keramat ni kalau dia sekadar keramat saja, tak ada faedah untuk perjuangan Islam, tak ada faedah lah. Kalau keramatnya contohnya jalan atas ni masa perang, okey lah tu. Begitu keramat kita nak tu, keramat sekadar bubuh air apa dalam motor, lepas tu boleh bawa sihir boleh, tak ada faedah dah. Jadi kita untuk apa? Kalau pergi masjid sikit tak ada nak kejar dia, tok guru, tok wali. Ya. Jadi tidak disyaratkan ada keramat. Seperti yang disyaratkan lahir mukjizat pada Rasul. Rasul ni mesti ada mukjizat lah. Dan cukuplah istiqamah sebagai keramat. Kalau dia soleh, tak pernah tinggal solat Jumaat, padahal tu keramat paling besar. Bukan keramat boleh terbang ke, boleh pergi Mekah ke, boleh baca hati ke dah. Setengah cerita dah. Itu bukan keramat. Betul keramat tu istiqamah dalam amal sehingga kita hormat dia sebagai orang yang soleh kerana istiqamah jaga solat Jumaat ke, akhlak baik ke, tak bergaduh dengan orang ke. Tu keramat lah. Dia boleh akhlak mulia, tak bergaduh dengan orang. Tak kata tidak ada kata-kata bodoh lah dak. Bicara khilafiyah bodoh kata kau. tak ada dah. Dia tak kata begitu, dia berhati-hati. Sebabnya khilafiyah semua benda ada dah. Semua perkara kalau kita mengajar agama mesti ada khilaf. Cuma khilaf tu ada yang khilaf muktabar, ada khilaf yang pendapat dhaif. Kita kena tarjih juga dah. Walau pendapat tu hampir sama kuat pun, hak sebagai perbincangan ilmiah kena bincang. Dan orang kampung kena dengar lah. Tok guru dia, ustaz dia pilih satu pendapat, menafikan pendapat lain dia anggap lemah. Biasalah tu. Takkan ustaz hanya bincang perkara khilaf, dia kata bodoh lah. Dia je tak bodoh, dia bincang, dia jawab soalan khilafiyah. Tetap bodoh jugalah kita. Benda ni kena faham dah. Dan selanjutnya, beliau berkata, Al-Imam Al-Alusi kata, sebaik-baik cara yang dipegang untuk mengenal wali ni ialah seorang itu mengikuti syariat mulia dan menjalani jalan yang lurus. Poin dia ikut sunnah Nabi, ikut syariat mulia, sembahyang Jumaat. Kalau dia sufi, dia tarekat, tok guru, tok wali, tak semua pergi sembahyang Jumaat, tak pergi sembahyang Jumaat, tak pergi sembahyang Jumaat. Bukan wali tu dah, setan. Dia benda pelik dia tu bukan kerana kewalian, tapi kerana ada unsur syihir ada perbantuan jin. Dia orang tu sendiri pun tak sedar. Kerana amalan bid'ah dia tu, amalan khurafat dia tu, amalan zikir pelik-pelik dia tu, dia tak tahu dia tu merupakan satu amalan puja jin, syaitan panggil iblis apa sehingga dia jadi macam keramat. Ada berlaku gitu. Walaupun orang tu puasa, sepanjang tahun puasa dah. Oh, dia nampak puasa, tahu betul tak orang dia kata dia puasa tak. Orang lain pun kata dia puasa, betul tak. Maka orang yang menyimpan dari syariat walaupun sekadar sejengkal, ia jauh daripada dinamakan wali beberapa marhalah. Sedekah jauh daripada sana. Berapa marhalah, berapa batu, berapa ratus kilometer. Marhalah. Satu marhalah pun, dua marhalah pun 90 km, 100 km, kita kata 50 km satu marhalah. Jarak yang terlampau jauh, sedikit je bersangguh dengan Quran dan Sunnah. Walaupun dia panggil tok guru, tok wali, sampai gila, sampai tahap gila pun, dia akan semakin jauh daripada wali lah. Orang tersebut tidak layak dinamakan wali walaupun ia membawa sejuta perkara yang luar biasa. Rujuk Al-Asaf fi Tafsir jilid kelima, muka surat 1486 hingga 1487. Jadi itu kata-kata Imam Al-Alusi dalam kitab dia tu lah, Tafsir Al-Asas fi Tafsir. Kalau dia ada keramat juta pelik-pelik. Ada mulut masing orang kata lah, mulut masing kebetulan kena dah. Atau rabang besar depan tiba kena sungguh. Itu belum tentu dah. Kadang-kadang ada gangguan jin.
Dan kawan setan iblis. Sehingga jadi macam berlaku benda hak dia jangka dah. Dan banyak tak berlaku, tapi orang tak bincang yang tak berlaku. Tu tarekat pelik-pelik Abuya Al-Arqam dulu. Banyak benar dia ramal begini-begini sebelum dia diharamkan oleh Mahathir dah. Dah. Begitu juga dengan Nazim, Syekh Nazim Al-Qubrusi. Sebelum dia meninggal dia macam-macam dah. Imam Mahdi masa ni lah, 2 tahun 2000 lah, macam-macam. Ramalan-ramalan yang tidak berlaku pun ni. Al-Imam Ibn Qayyim dengan jelas dan dengan tegas mengatakan perbezaan di antara wali-wali Tuhan Ar-Rahman dengan wali-wali syaitan ialah bahawa wali-wali Tuhan Ar-Rahman itu orang-orang yang selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, serupa dengan apa yang Allah firman, iaitu ada 10 contoh, 10 ayat. Sepatutnya lah sifat wali Allah selaras dengan ayat 10 ayat ni barulah dikatakan wali Allah. Kalau bercanggah, walaupun keramat pelik-pelik, ada nampak lah macam benda pelik berlaku pada dia, itu bukan wali Allah tapi wali syaitan. Contoh ayatnya surah Yunus ayat 62 hingga 63. Ayat kedua surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Ayat ketiga surah Al-Baqarah ayat 177. Ayat keempat surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4. Ayat kelima surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Yang ayat ke-6 surah Al-Furqan ayat 63 hingga 70. Okey, surah ayat lah maksudnya dalil yang ke-6 surah Al-Furqan ayat 63 hingga 77. Dalil yang ke-7 surah Al-Ahzab ayat 30. Dalil dari Al-Quran yang ke-8 surah An-Nur ayat 52. Dalil hujah apa selarah wali, ni sifat wali. Yang ke-9 ialah surah Ma'arij ayat 22 hingga 35. Sifat orang-orang wali yang ke-10 berdasarkan Al-Quran itu surah At-Taubah ayat 112. Itulah contohnya ni. Mereka itulah orang-orang yang memegang gelar Awliya Ar-Rahman atau wali-wali Allah yang Maha Pengasih. Ini sifat dia. Semua tu tak bicara benda keramat dah. Yang bersifat ikhlas kepada Tuhannya tu nombor 1. Okey, keramat nombor 1. Yang berpegang kepada perintah Rasulullah dalam perkara-perkara betul dan salah. Itu sifat yang kedua secara umumnya. Tak ada pembicara sini keramat. Keramat tu bukan menafikan, ada. Tapi bukan perkara penting dalam agama ni. Kalau dia matlamat perjuangan Islam, tiba-tiba ada keramat menentang dalam orang yang menentang dakwah dia, tiba-tiba ada keramat. Baguslah. Jihad perang, tiba-tiba boleh jalan atas air, kuda dia boleh jalan atas air macam sahabat lah. Baguslah. Tapi keramat dia seorang tak ada fungsi untuk dakwah, untuk perjuangan Islam, apa faedah nak cerita, baik tak cerita gitu ni. Mereka menolak semua pendapat yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Wali ni tak ada keramat pun, ia lawan benda bid'ah ni. Dan mereka tidak akan menentang sunnah Nabi SAW semata-mata kerana mengikuti pendapat yang bertentangan dengannya. Ada dalil Tok Guru ke kiri, Nabi ke kanan. Secara umum ikut Nabi dulu dah. Kalau ada dalil yang lain, tak apalah. Tapi tak bagi dalil, kita tak boleh ikut semata-mata Tok Guru tanpa hujah. Mereka tidak membuat bid'ah dan tidak pernah mengajak orang lain kepada bid'ah. Tu cara baru Tok Wali ya. Ni Tok Wali dia ajar zikir-zikir pelik, selawat-selawat yang lain daripada apa yang diajar oleh Nabi. Tu bukan wali tu. Karuk dah. Mereka tidak berpihak kepada mana-mana golongan pun selain daripada berpihak kepada Allah dan Rasulnya serta sahabat-sahabat Nabi. Bukan poin dia pada parti, pada puak. Benda yang ada hujah, terima sokong. Benda yang tak ada hujah, tak boleh sokong ni. Jangan berhujah dengan khilaf. Semua perkara khilaf. Kalau kita nak bincang, nak tarjih, nak menguatkan satu pendapat, tengok hujah lah. Dalilnya. Hujah, bukti, fakta dia. Mereka ni para wali tidak mensia-siakan agama mereka dengan menjadikannya permainan dan persenaan. Jadi main ya. Sikit-sikit reka zikir baru, sikit-sikit reka selawat baru. Jadi main permainan. Tok-tok guru, ustaz-ustaz merubah-rubah agama ni. Tidak membiarkan telinga mereka memilih pendengaran kata-kata syaitan daripada kata Al-Quran. Ia tidak bawa hadis-hadis palsu lebih ataupun kata-kata falsafah yang meninggalkan Al-Quran lah. Tidak mengutamakan persahabatan dengan orang yang suka membuat fitnah daripada persahabatan dengan orang yang mencari keridaan Allah Tuhan Ar-Rahman. Tidak berkawan sangat dengan orang yang suka buat fitnah dah. Memecah belahkan masyarakat dan sebagainya lah.
Tidak mengikutkan hati dengan hiburan dan joget. Atau menghabiskan masa dengan membaca Quran dan memahami makna-maknanya. Jadi Tok Wali ni, dia akan banyak baca Quran dan memahami makna-maknanya. Dia akan baca tafsir dan sebagainya lah. Jadi awliya Allah ni, wali-wali Allah itu ialah orang yang berkecimpung dalam segala apa yang dicintai oleh pengurusnya. Iaitu Allah SWT. Dia suka, dia cinta kepada apa yang berkaitan dengan Allah. Solat berjemaah, solat banyak, zikir banyak, semayang banyak, baca Quran banyak. Dia perlu berkait dengan Allah. Kalau baca Quran, bercakap-cakap dengan Allah SWT lah. Yang sentiasa menyeru kepada apa yang disuruhnya dan yang memerangi terhadap siapa yang keluar dari jalan ditunjukinya. Ditunjuki oleh Nabi dan Allah lah, Rasulullah lah. Manakala awliya syaitan, wali-wali syaitan, wali juga ada perkara ajaib. Sekali tengok keramat lah. Wali-wali syaitan ni ialah orang yang berkecimpung dalam hal-hal yang disukai oleh syaitan. Suka buat bid'ah. Puasa dia pun over sangat sampai kadang-kadang bercanggah dengan agama. Nabi kata paling tinggi, sehari puasa, sehari tak buka. Sehari buka, sehari puasa. Dia puasa sepanjang tahun kononnya. Dia berasa dia mendekati diri pada Allah ataupun dia jadi wali. Padahal dia amal pelik-pelik zikir, pelik-pelik selawat, pelik-pelik daripada kitabnya pelik-pelik sehingga banyak bid'ah yang dibuat sehingga syaitan suka bersama dia. Dia wali syaitan ni. Sama ada dalam kata-kata ataupun amalan. Syaitan suka. Amalan dia pun amalan nampak sekali masih soleh tapi amalan zikir pelik-pelik, selawat pelik-pelik. Mereka menyuruh orang kepadanya serta memerangi siapa yang mencegah mereka daripadanya. Orang tegur ke apa ke? Dia kata Wahabi mudah ni. Jika anda melihat seseorang yang suka mendengar lagu-lagu syaitan. Ini dah. Amalan terutama lagu-lagu yang di zikir selawat apa? Nasyid ke apa kerohanian. Kalau nak berhibur semata tu teh sikit kata tak. Tapi keagamaan, qasidah-qasidah yang seolah-olah jadi satu amalan keagamaan, ritual keagamaan. Benda tu sebenarnya tu syaitan lah kau lah. Keagamaan baru dah. Mendampingi diri kepada para penyuruh kepada syaitan dan teman-teman syaitan dan mengajak membuat apa yang ditunjukkan oleh syaitan daripada anasir syirik. Dia suka amal zikir, syirik. Ada unsur syirik lah. Ada khilaf pun. Sekali tengok, macam syirik. Sekali macam nampak bukan akad Allah ni. Akad Nabi sebagai pemberi manfaat mudarat. Macam-macam lah ada unsur syirik ni. Bida'ah. Sekurang-kurangnya zikir rekaan, selawat rekaan, bida'ah. Nabi tak ajar dah. Nabi ajar dah yang sahih yang banyak. Tiba-tiba nak amal yang tidak Nabi ajar dah. Dia tak boleh ajar kalau benda tu walaupun tidak salah makna dia. Tidak boleh jadi satu trend. Ajar zikir baru, selawat baru. Sekadar nak kata zikir pun tak boleh. Sekadar apa kata syair lah. Tulisan lah. Kata-kata ilmu dah boleh. Nak kata tak. Tapi kita nak suruh orang amal benda tu tak boleh. Kita tak guru. Kita tengok walaupun makna baik pun. Kalau benda tak diajar oleh Nabi. Kita kena ajar yang sunnah yang sahih. Barulah masyarakat tidak pening, tidak banyak buat amalan yang tidak tahu. Sahih tak sahih, Allah terima tak terima. Amal hak Nabi ajar betul-betul barulah lebih yakin, lebih tenang jiwa kita kerana itu diajar oleh Nabi. Jadi kalau tok guru, tok ustaz, tok wali ni ajar benda syirik, benda bid'ah dan benda jahat lain, ketahuilah dia itu adalah ejen syaitan. Tetapi jika anda terkeliru tentang pribadinya tak tahu. Sekali orang kata tok wali ni maka singkatlah keadaannya itu pada tiga tempat. Kita nak tahu tok guru ni betul wali Allah atau wali syaitan, kita tengok tiga perkara. Pertama, pada solatnya. Dan cintanya kepada sunnah Rasul dan ahli-ahlinya. Ahli-ahli sunnah lah. Ahli-ahli hadis apa lah. Dan lihat kepada betapa bahasanya dia daripada mereka sekalian. Kalau semuanya jemaah tinggal. Tak ada tu bukan tok wali lah. Ataupun dia tak suka. Dia suka baca cerita sufi keramat, mengajar orang kampung cerita keramat, tapi tak suka belajar hadis atau mengajarkan hadis. Itu tanda-tanda jauh tu lah. Yang kedua, dakwahnya kepada Allah dan para rasulnya serta pentauhidan yang bersih. Dia ajak pada Allah Rasul bukan akad diri dia. Kalau dia ajak puak dia, jemaah dia, parti dia, lebih kepada Allah dan Rasul. Ni maksudnya bukan wali ni. Dia akad Allah dan Rasul dan tauhid dia bersih daripada unsur syirik.
ia tidak, kalau ada benda khilaf, ada kata boleh tak boleh, dia suka kepada yang benda yang jelas, yang selamat, iaitu tidak ada khilaf tentang benda tu tidak syirik. Kalau sekarang ada orang kata syirik, ada orang kata tidak, semata-mata dia wali Allah, buat benda yang khilaf orang kata tu, tak berhati-hati tu. Nak jadi wali macam mana dah? Yang ketiga, mengikuti sunnah Nabi dan mengukuhkan sunnah Nabi. Tu poin nak jadi wali Allah. Dia lebihkan sunnah Nabi dah. Zikir-zikir Nabi, sembahyang berjemaah, solat sunat yang diajarkan oleh Nabi. Kalau ada khilaf, ada ulama kata boleh tak boleh, dia lebih suka kepada dekat dengan sunnah. Tu barulah wali Allah yang sebenarnya. Cuba perhatikan orang itu. Kemudian nilaikanlah peribadinya dengan semua perkara ini. Jangan sekali-kali anda menilainya dari pandangan lahiriahnya yang zahir atau kasyafnya. Cara kau benda dia nampak benda pelik-pelik, benda gaibnya. Ini pendedahannya kepada benda-benda yang ajaib. Baca hati lah, apa lah tak. Nak cerita, tu bukan tanda wali. Tu bukan tanda wali kan. Atau keadaan yang luar biasa yang pernah berlaku kepadanya. Kendati pun anda lihat dia boleh berjalan di atas air, atau boleh terbang di udara sekalipun. Rujuk Ar-Ruh halaman 204 hingga 205, dan lihat pula terjemahannya oleh H. Salim Baharish halaman 537 hingga 547. Kitab Ar-Ruh. Jadi benda setara mana pun hebat dia dah. Saya pernah duduk lah orang tarekat sufi ni. Dia bercakap benda-benda keramat dia pelik-pelik. Tok Guru dia boleh baca hati dia dah. Dia ada karen lah. Masa nak pergi jumpa Tok Guru dia tahu telefon. Mari nak jumpa aku ke? Seolah-olah Tok Guru dia boleh baca hati dia. Kononnya lah. Benda tu benda biasa je. Tapi pelik ni kita duduk dengan sufi. Dia duduk cerita zikir dia, tarikat dia. Tapi masalah kita berada bersama mereka, jiwa kita ni tak tenang. Geduk-geduk jantung ni. Seolah-olah ada gangguan. Ada syaitan ni. Begitu je keadaan dah. Yaqazah. Setengah-setengah sufi ni amalan tertentu sehingga dia boleh jadi halusinasi, sehingga dia boleh nampak Nabi lah. Yaqazah Nabi. Yang biasanya yaqazah tu bukan dalam keadaan tenang. Dia ada duk. Seolah-olah tu ada tanda yang menunjukkan itulah. Bukanlah daripada Allah dan Rasul. Bukanlah benda betul, tapi lebih kepada ada gangguan jin syaitan iblis. Walaupun yaqazah jumpa Nabi ni. Nampak Nabi secara sedar. Kononnya dia berasa tu Nabi, padahal bukan rupa Nabi. Kalau rupa Nabi terbakar lah. Siapa-siapa tak boleh, syaitan iblis tak boleh berupa dah. Dia berupa benda lain mengaku Nabi. Itu masalahnya. Okey, suatu mentafsirkan ayat-ayat 62, 63, 64 surah Yunus ini, maka almarhum Dr. Hamka berkata. Surah Yunus ayat 62, 63, 64 lah. Tafsir Dr. Hamka ni. Dia kata apa? Dengan ayat-ayat yang telah kita tafsirkan ini, bertemulah kita dengan sumber asli dari apa yang dimaksudkan Tuhan dengan kalimah wali dan awliya. Surah Yunus ayat 62, 63, 64 ni. Tu sumber asli. Mengertilah kita bahawasanya apabila iman telah tumbuh dalam jiwa kita, hendaklah jiwa itu dilatih terus dalam takwa. Tu poin jadi wali dah. Iman tumbuh, latih terus. Latihan berterusan dalam takwa. Tu poinnya. Apabila latihan itu telah dijalani dengan memperbanyak ibadah. Latihan itu macam mana? Latihan takwa tu. Iaitu banyak ibadah. Amal soleh dan zikir. Banyaklah. Sehingga hati dapat mencapai tamak ninah. Hati jadi tenang, tamak ninah. Surah ke-13, surah Ar-Ra'd ayat 28. Dan tabah menghadapi cubaan. Surah Al-Ankabut ayat 2. Dia jadi tamak ninah. Lepas tu dia jadi sabar dah. Tabah. Kita semua boleh jadi wali belaka, tak nanti kau orang gila jadi wali atau orang tarikat sufi ni. Dan bersama-sama boleh jadi wali aliyat belaka. Semua ni tinggi rendah lah. Orang Islam tu sendiri wali dah. Ada tahap kewalian dia walaupun kecil. Walaupun dia kurang soleh pun ni. Tetap ada tahap kewalian. Cumanya tinggi rendah ni. Kata-kata biar boleh jadi wali dan awliya itu pun masih kurang kuat lah. Bahkan dianjurkan agar kita semua berusaha mencapai tempat menjadi wali Allah. Kita kena usaha. Usaha bukan dengan cara tarikat, ikut tarikat amalan pelik-pelik yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul. Tak ada dalil pun dah. Bukan begitu dah. Cara biasalah macam Nabi ajar dah. Kerana kalau kita tidak menjadi wali Allah, nescaya kita akan terperosok jadi wali syaitan. Ia pilihan dua perkara. Nak jadi wali Allah atau wali syaitan. Dah. Kita nak suruh
kita ni beriman, bertakwa kepada Allah, ataupun kita ni pengikut-pengikut syaitan, penolong-penolong syaitan, ataupun menjadikan syaitan ketua kita. Waliyazubillah lah. Jadi kita minta kena pilih, tak ada pilihan lain. Pintu wilayah terbuka bagi semua, tak ada. Jadi kita boleh pilih dua tu, tak ada pilihan lain. Rujuk Dr. Hamka Tafsir Azhar juzuk ke-11 halaman 279 hingga 280. Dan tak ada kaitan ke mesti ada keramat. Ada benda pelik, tak ada kaitan. Keramat tu kena keperluan. Kalau ada keramat tanpa perlu sekadar nak angkat diri, nak sombong diri, nak mengaku orang soleh, nak mengaku tak wali, tak ada faedah begitu. Nah. Demikianlah pengertian wali sepanjang ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tapi erti wali yang bersih dan suci ini telah menyimpang jauh. Sehingga apa yang disebut wali di kalangan orang-orang sufi dan orang-orang awam, masyarakat awam, orang kampung biasa ni, sekarang ialah orang yang paling istimewa, paling pelik, yang kudus dan yang penuh kerahsiaan. Ada rahsia pelik-pelik tu baru tak wali dah. Kalau main biasa pergi masjid, soleh, tak pernah bergaduh dengan orang yang baik akhlak dia, semain maaf tak tinggal. Bukan wali lagi, orang apa ni? Wali je kalau jadi gila, tahap pelik dia dah, rahsia. Yang punya martabat yang lebih tinggi daripada Nabi Rasul, baru jadi wali ni. Nak cerita orang gila bercakap ni. Ayat-ayat dia berbunga-bunga. Ada maksud tersirat. Baru dia wali. Okay, kata mereka ni. Rasul-Rasul mendapat ilmu melalui wahyu yang diterima melalui perantaraan Jibril. Itu Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Padahal para wali mendapat ilmu secara langsung daripada Allah. Ilmu laduni ya. Dia daripada sisi Allah ni. Direct daripada Allah yang dicurahkan ke dalam dada mereka tok-tok wali ni, mengikut sufi. Kadang-kadang digambarkan bahawa keramat wali jauh lebih tinggi daripada mukjizat para rasul. Cerita buku, kalau kita baca buku keramat ni dah, 99 wali, macam-macam wali ni, cerita dia kalah mukjizat ni. Di antara mereka ada yang tidak mati dan tidak makan, tetapi mereka tak hidup. Siapa sekarang nak? Nabi Khidir dah, Tok Wali kata Khidir. Dan kadang-kadang kepada para wali diberikan sifat-sifat ketuhanan yang hanya layak untuk Allah SWT. Itu menghidupkan orang mati. Cerita sufi dan cerita keramat ni ada lah. Menghidupkan orang mati pun ada lah. Boleh memberikan syafaat dan manfaat setelah mereka mati kepada orang yang meminta kepadanya. Dan buku-buku keramat wali ni, 99 keramat wali, macam-macam buku yang kita baca tu, saya pernah baca pun dah dulu-dulu. Jadi ada tu, dia suruh istirahah lah, minta hajat ni dia. Tiba-tiba Tok Guru Tok Wali ni boleh selamat dari kapal tenggelam dan macam-macam. Cerita betul kodok khoyanet banyak tu. Tak ada bukti, tak ada ilmu sanad pun. Cerita ni macam-macam cerita ada dalam buku-buku tasawuf. Bukankah ini di antara ajaran syirik yang terang-terangan? Bukan nak suruh minta dengan Allah, minta dengan Tok Wali ya. Tersebut dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani, bahawa pada suatu hari, ni dalam buku-buku manaqib ni, buku-buku biografi dah. Buku cerita tentang sufi ni, tekan Tok Wali ni. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani, bahawa pada suatu hari ada seorang yang sangat fasik meninggal dunia. Selama hidupnya tidaklah orang ini mengerjakan agama dan tidaklah dia mengerti kewajipan beragama. Jadi ketahuinya hanya satu saja, iaitu bahawa Syekh Abdul Qadir Jalani adalah wali kutub yang paling besar. Wali kutub ni jaga kutub lah, 4 cabai ni, jaga alam ni. Jadi Tuhan kecil lah. Itu poinnya. Kalau Muhammad disebut Khatamul Anbiya, Nabi lah, Khatamul Anbiya dah, penutup Nabi Muhammad SAW. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani dinamakan Khatamul Awliya, penutup segala wali ya. Lain daripada itu tidak ada pengetahuannya. Itu je dia tahu. Dia tahu Nabi Muhammad Khatamul Anbiya, Abdul Qadir Jalani Khatamul Awliya, penutup segala wali. Itu je dalam ilmu dia, agama semaya tak cara apa dah. Dia pun meninggal dunia, lalu dimasukkanlah dia ke dalam kubur. Maka datanglah malaikat munkar dan malaikat nakir lah, menanyakan hal-hal yang akan ditanyakan setelah manusia masuk ke dalam kubur. Ditanya, siapakah Tuhan engkau? Jawabnya Abdul Qadir. Bukan Allah, Abdul Qadir tu dia. Syekh Abdul Qadir Jalani ni. Ditanya pula, siapa Nabi engkau? Dia menjawab Abdul Qadir juga. Ditanya pula, siapa imam engkau? Dia pun menjawab Abdul Qadir. Tu dia tahu ni. Nabi pun tahu. Pendek kata, segala pertanyaan dijawabnya Abdul Qadir Jalani lah. Maka bangunlah kedua malaikat itu, lalu keduanya melaporkan kepada Tuhan Allah.
akan dipengapakan orang ni? Nak macam mana orang ni? Semua jawab Abdul Qadir Jalani belaka. Tuhan, imam, nabi, semua Abdul Qadir Jalani. Maka berfirmanlah Tuhan, syurgalah tempat orang itu sebab dia telah mencintai waliku. Semayang tak semayang apa-apa. Buat maksiat macam-macam. Habis Tuhan pun Nabi Qadir, Nabi pun Nabi Qadir, imam pun Nabi Qadir belaka. Nabi Qadir pula dah. Abdul Qadir. Tuhan pun Syekh Abdul Qadir Jalani. Nabi pun Syekh Abdul Qadir Jalani. Imam pun Syekh Abdul Qadir Jalani. Syurga tempat dia lah. Cerita ni lah, cerita manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani. Banyak lah cerita-cerita macam ni dalam kitab-kitab sufi yang cerita keramat tu ni. Cerita manaqib-manaqib biografi tokoh-tokoh sufi. Tersebut lagi dalam manaqib Abdul Qadir Jalani bahawa pada suatu hari adalah salah seorang murid beliau meninggal dunia. Masa ada setengah ustaz kita sufi tarekat. Dia tak berasa apa baca cerita gini. Hatu kita heran. Penuh dengan kufur, kekafiran yang sangat-sangat nyata dah. Kafir lagi daripada semua berhala. Tiba-tiba relax je mengaku ustaz ikut tarekat kita pelik ni. Tersebut lagi dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani bahawa pada suatu hari adalah salah seorang murid beliau meninggal dunia. Sangatlah sedih hati ibunya kerana kematian anaknya yang sangat-sangat dicintainya itu, sehingga ia datang mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Melihat perempuan itu menangis, jatuhlah hibah kasihnya dalam hati Syekh. Sedangkan roh murid itu telah dimasukkan ke dalam sebuah peti penyimpanan roh yang dikumpulkan oleh malaikat buat segala roh yang diambilnya pada hari itu. Dan dibawanya terbang ke langit. Melihat malaikat itu telah terbang membawa peti roh tersebut, dikejarlah ia oleh Syekh. Terbaik juga Syekh ni, Syekh Abdul Qadir Jalani kejar malaikat ni. Itu beliau terbang ke udara mengejar malaikat maut, minta diserahkan roh muridnya kepada beliau untuk dikembalikan kepada jasadnya yang sedang terlantar di rumah yang belum dikuburkan lagi dah. Nak ambil semula roh daripada roh anak murid dia mati ni. Nak bawa semula kepada anak murid dia dah. Yang belum dikuburkan lagi dah. Tetapi malaikat maut tidak menyerahkannya dah. Lalu disentapnya peti itu oleh Syekh dari pegangan malaikat maut sehingga terlepas roh-roh. Maka bertaburlah sekalian arwah yang ada dalam peti itu pulang kembali kepada jasad mereka masing-masing. Sehingga bukan murid itu sahaja yang kembali hidup, melainkan sekalian arwah yang ada dalam peti itu pulang ke jasadnya masing-masing dan semua hidup kembali. Dalam ada cerita macam ni dah. Dalam kitab manaqib Syekh Saman di Madinah. Ni pun orang tokoh hebat dulu lah. Syekh Saman di Madinah dulu, tarekat dulu lah. Banyak datuk guru kita ni nak pondok-pondok dulu mengaji. Ini Syekh Saman ni. Manaqib Syekh Saman, biografi Syekh Saman ni. Disebutkan pula bahawa kalau kapal hendak karam, panggillah ya Saman, nescaya kapal terselamat jadi tenggelam. So Saman panggil nama dia. Bukan panggil ya Allah. Minta nak Allah. Tapi suruh panggil nama dia lah. Ini dah dia ajar dalam kitab kitab sufi. Penuh dengan kekufuran dan kekafiran. Penuh. Nak macam mana nah? Biasa. Saya pernah baca buku-buku gini. Jadi kalau ada basic tak apa. Orang kampung yang tidak ada basic agama, semangat kepada tarekat sufi, tasawuf, yang kata takut pada Wahabi, hantu Wahabi ni, dia akan terima bulat-bulat benda ni, akan tak rasa sensitif, tak rasa apa-apa. Sebut minta hajat dengan Tok Wali, Tok Guru, Dalam kitab Tabaqat Awliya, karangan Imam Sya'rani. Ni terkenal lah. Kitab Tabaqat Awliya ni. Karangan Imam Sya'rani ada diriwayatkan bahawa ada seorang wali yang bernama Syekh Sya'ban Al-Majzub. Gila lah ya. Syekh Sya'ban Al-Majzub. Sya'ban ni, Majzub ni gila kan. Selalu bertelanjang. Tok Guru, Tok Wali ni telanjang. Dan yang ditutupnya hanyalah sekadar kemaluannya saja dengan kulit. Kutupnya kulit, telanjang tungguk. Dan ada pula seorang wali Majzub. Wali gila ni. Yang lain bernama Syekh Ali Wahisi. Yang sangat-sangat banyak keramatnya, benda-benda pelik lah. Itu pun dia tak cara amal telanjang bogel tu. Tak ikut sunnah Nabi. Bila Nabi telanjang bogel? Telanjang. Tak ada Nabi bogel-bogel gitu. Tapi, dia cerita keramat, benda pelik lah. Beliau selalu berdiri di hadapan rumah pelacuran, menunggu orang-orang yang datang berzina dengan perempuan lacur. Setelah mereka keluar, beliau berkata, berdirilah supaya aku beri engkau syafaat dan terhapus dosamu. Dah dia telanjang bogel dah. Gila lagi.
Lepas tu orang-orang berzina dengan perempuan lacur, dia beri jadi Tuhan dah. Seolah beri syafaat, dia hapus dosa. Orang tu. Pengikut-pengikut Syekh Ahmad Ar-Rafa'i di Mesir. Ini terkenal dah. Tariqat Rafi'iyah ni. Syekh Ahmad Ar-Rafa'i Mesir percaya bahawa Syekh Ahmad Ar-Rafa'i berkuasa menghidupkan dan mematikan. Kepercayaan ini biasa. Dan tariqat sufi ramai. Percaya Tok Guru dia sepatah ni. Boleh membahagiakan orang atau boleh menyusarakan orang lain lah. Mengayakan atau memiskinkan. Dan beliau juga sampai ke maqam yang menyebabkan sekalian langit yang 7 tingkat itu ada di bawah kakinya. Sungguh langit 7 tu semua di bawah Tuhan. Syekh ni lah. Ahmad Rafa'i jadi Tuhan lah. Ikut arahan dia lah. Jadi jurus alam ni Syekh Ahmad Rafa'i. Wali kutub ni Tuhan lah. Wali abda wali kutub ni bertelamaknya nak angkat jadi Tuhan. Tuhan kecil, Tuhan yang telah diberi kuasa oleh Allah katanya lah. Dalam kitab Bahjatul Rafa'iyah disebutkan bahawa semasa hidupnya Syekh Ahmad Rafa'i pernah menjual setumpuk kebun yang ada dalam syurga kepada murid-muridnya. Dengan ditentukan bahawa di sebelah timur berbatas dengan kebun si Anu, di sebelah barat, utara dan selatan dengan kebun si Fulan. Dia royak, syurga ni sini. Jual ni. Kau jual kebun ni kebun ni kebun. Tak jual bayar berkali. Mungkin juga lah. Sebab Tok Tugu tariqat ni kaya. Lagi pelik Tugu tu lagi hebat keramat dia. Kononnya yang keramah anak murid dia. Orang kaya pergi jumpa orang. Saya pernah pergi tempat tariqat lah. Orang kaya pergi jumpa. Doktor pun ada pergi jumpa. Tak tahulah belajar apa. Dalam kalangan ahli tasawuf itu disebut lagi tentang wali yang paling tinggi yang mereka namanya kutub atau ghaf. Kutub ni level kedua khas ni nombor 1 lebih kurang lah kutub atau khas ataupun nombor 1 khas gitu. Dalam kitab At-Ta'rifat karangan Al-Jurjani ni terkenal jugalah, dan kitab Jami'ul Usul karangan Al-Kamashkali disebutkan tentang kutub ni, wali kutub ni, bahawa dia adalah manusia yang paling sempurna, berdiri sendirinya. Berdiri sendirinya Tuhan lah tak? Tempat Allah meletakkan pandangannya di atas bumi. Maksudnya bukan Allah tapi dia macam Tuhan lah, ikut kan. Meletakkan pandangannya di atas bumi ini pada tiap-tiap zaman. Pandangan Allah ni ganti Tok Wali, jadi Tuhan Tok Wali. Dan di atas dirinya lah, diri Tok Wali itu beredar segala hal ehwal makhluk ini. Atas Tok Wali, Tuhan serah tugas ketuhanan kepada wali kutub ni. Dan atas kehendaknya peredaran segala yang ada. Di ain dia lah ainnya, ain Tuhan lah, zat Tuhan lah, wali. Yang batin dan yang zahir dalam alam ni, yang wahdatul wujud ni, Allah tu gabung ittihad macam-macam lah, ittihad macam-macam lah, gabung dengan Tuhan dan wahdatul wujud ke apa, falsafah masuk ke dalam tasawuf ni. Jadi tak wali dia ain Tuhan, batin Tuhan, zahir Tuhan. Alam pun laksana berjalannya nyawa dalam badan. Dia pula yang mengalihkan roh kehidupan atas seluruh yang maujud ini. Tak wali ni lah. Sejak yang paling tinggi sampailah kepada yang paling rendah. Kutub, wali kutubnya. Kutub ini disebut ghaf. Ghaf ni tempat minta hajat lah. Artinya tempat memohonkan hujan rahmat. Minta rahmat, minta hajat, minta apa dah. Kata mereka di bawah kutub, wali kutub tertinggi itu ada yang disebut kutub al-aqtab. Wali kutub tu ada kutub al-aqtab. Ada 2 imam. Kedudukannya adalah sebagai wazir dari kutub. Pembantulah menteri-menteri dari kutub ya. Dia jadi macam kata dewa-dewa lah. Musyarak dewa-dewa macam Yunani, falsafah Yunani. Unsur-unsur falsafah Yunani, khayal-khayal ketuhanan Yunani itu, dewa-dewa tu masuk ke dalam sufi. Terjemah ke dalam bahasa Arab kitab-kitab falsafah Yunani ni masuk ke dalam sufi ya. Tu timbul wahdatul wujud ko, martabat 7, betul-betul falsafah martabat 7 ni. Betul-betul falsafah Yunani masuk tertukar bahasa Arab jadi Islami. Macam guna anak antar bunyi Islami. Gitu lah. Imam pertama mengatur alam al-mulk. Imam kedua, imam pertama atur alam al-mulk. Imam kedua mengatur alam al-malakut. Di bawah 2 imam itu terdapat lagi al-autad. Bawah lagi. Yang berarti pasak atau tiang. Imam autad. Banyaknya 4 orang pula dah. Wali kutub tertinggi, wali kutub kedua, lepas tu ada 4 orang wali autad.
Kata mereka jika kutub al-aqtab meninggal dunia, mati juga dah. Naiklah seorang di antara autad itu menggantikan kedudukannya dah. Naik seorang. Ilmu mereka adalah limpahan dari kutub tertinggi. Ilmu mereka, Tuhan itulah, Tuhan kecil dah. Kalau mereka mati, maka rosak alam ini. Sebab itu yang di bawah segera menggantikan tempatnya. Di bawah autad itu ialah abdal. Wali abdal dah. Di Syria kata ada 40 wali abdal atas bukit kubur. Macam-macam lah khurafatnya. Banyaknya 40 orang wali abdalnya. 22 berkedudukan di Syam. Dan 18 orang berkedudukan di Iraq. Ada ustaz kita percaya benda-benda gini. 22 berkedudukan di Syam, di Syria lah. Dan 18 berkedudukan di Iraq. Yang di bawah itu ialah Al-Nujaba. Bawah daripada abdal. Al-Nujaba kata jamak dari Najib. Erti martabatnya di bawah dari abdal lah. Wali abdal. Bilangannya 70 orang. Dan kedudukannya di Mesir. Mesir ni ada wali abdal. Wali kutub ni. Wali abdal ni. Wali Nujabak. Nujabak ni bawah wali abdal. Nujabak ni 70 orang. Mesir. Wali abdal ni ada di Syam. Dan di Iraq. Di Syria dan di Iraq. Di bawah itu ialah An-Nujaba. Kata jamak daripada Naqib. Bukan Nuqaba. Nujaba, Nuqaba. Bilangannya 330 orang. Iaitu 300 itulah yang mengeluarkan segala isi perbendaharaan bumi. Semua ni lorak nak jadi dewa-dewa, jadi Tuhan kecil. Itulah buku-buku biasa benda ni kalau kita jumpa dalam kitab tasawuf. Tasawuf ni. Tasawuf falsafi lah. Tasawuf secara umum. Yalah tasawuf tu yang banyak ni berlaku lah. Tasawuf akhlak ni kitab yang Muhyiddin saja. Tu pun ada benda pelik-pelik juga. Tapi tahan lah. Tidak. Kalau kitab tasawuf lain tu. Benda ni banyak benar lah. Dalam kitab Al-Futuhat. Al-Makiyah lah. Daripada Ibn Arabi. Dikatakan bahawa. Salah seorang dari imam yang menjadi wazir. Jadi menteri lah. Dari Qutubul Aqtab. Ini ialah Nabi Khadir. Jadi. Wali kedua ni tak? Qutub al-Aqtab ni. Qutub al-Aqtab tu macam Tuhan nombor 1. Nombor 2 Nabi Khadir. Nabi Khadir itu Nabi Khadir itu pun disebut Qutub al-Aqtab. Artinya yang mengobati segala hati yang patah dan dia tidak pernah mati-mati. Nabi Khadir ni. Kemudian ada pula keterangan bukan sahaja Nabi yang mempunyai khatimul anbiya, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wali-wali pun mempunyai khatimul awliya, penutup segala wali lah, penutup dari segala wali-wali. Dan beberapa orang yang mengaku dirinya lah khatimul awliya itu. Ibn Arabi mengakui bahawa dialah khatimul awliya itu. Tetapi penganut ajaran tarikat Qadiriyah berkeyakinan bahawa yang menjadi khatimul awliya ialah Syekh Abdul Qadir Jalani lah. Dia berebut lah, nak jadi penutup segala wali. Lebih hebat daripada Nabi lah. Kemudian itu mereka mempunyai kepercayaan lain pula. Bahawasanya wali-wali dengan pelbagai ragam nama dan tingkatan-tingkatan itu berada di bawah pimpinan kutub yang tertinggi. Yang mengatur alam ini dalam satu dewan batin. Dewan apa? Falsafah apa? Dewa-dewa dah. Dewan batin. Dewan pimpinan kewalian yang tertinggi ini diterangkan oleh Ad-Dabbagh dalam kitabnya Al-Ibris. Ini kitab sufi itu nama belakang ni. Ibris. Dabbagh pengarangnya. Dewan pimpinan kewalian. Dewa-dewa. Dewan kepimpinan kewalian. Bahawa tempatnya bersidang ialah di dalam Gua Hira. Tempat Nabi SAW mula-mula menerima wahyu. Dia kata gitu. Kutub tertinggi duduk di luar gua. Mekah terletak di belakang bahu kanannya. Dan Madinah pula di hadapan lututnya kiri. Dan 4 orang kutub yang di bawahnya duduk di sebelah kanannya. Di sanalah dibicarakan apa yang akan dilakukan dalam seluruh penjuru dunia ini buat besok hari ni. Rezeki gapo. Tuhan lah jadi Tuhan. Dewa dia. Anggota-anggota majlis wali itu bersidang pada setiap malam. Dan semua mesti hadir. Dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Tuhan juga lah. Dia pun ni sukalah bincang Allah tak bertempat. Tidak diliputi ruang waktu macam-macam bincang dah. Pasal benda falsafah masuk dalam dunia Islam, masuk dalam dunia tasawuf. Benda ni ayat ni jadi ayat yang sama ni. Mereka datang dari penjuru mana saja dan pergi ke penjuru mana saja melalui padang, laut dan gunung tidak terhambat-hambat tiada lewat lah. Gua Tuhan tak bertempat. Jadi
Bukan Allah saja mengikut puak-puak ni. Tak wali dewa mereka ni wali-wali kutub. Ni wali abdal, wali kutub ke apa ni, dia jadi macam Tuhan. Tidak dibatasi ruang atau waktu dia. Rujuk tafsir Az-Zahar juzuk 11 halaman 230 hingga 234. Ni Dr. Hamka sebut dia jumpa pada kitab tu lah, dia kaji ni. Melihat kepada kepercayaan tersebut, nyatalah kedudukan dan martabat para wali amat tinggi dan kudus. Jauh lebih tinggi dan lebih kudus, lebih suci, lebih bersih, lebih hebat daripada para anbiya, para nabi-nabi dan mursalin, rasul-rasul. Bahkan menyamai martabat Tuhan itu sendiri, tahap ketuhanan lah. Oleh kerana itulah setengah-setengah orang tasawuf yang sesat sentiasa menziarahi kubur yang dikatakan kubur wali untuk meminta setahat hajat. Yakin suka kubur. Dia suka sangat kubur lah. Dan mendapatkan satu manfaat daripada kubur lah. Kerana mereka yakin bahawa wali-wali boleh memberikan apa sahaja yang dikendaki oleh pengunjung-pengunjung kubur dan peminta-peminta dari kubur. Dan jadi ada setengah tu. Ni lah. Duit dia beribu-ribu habis. Ni pencing. Ni pencing apa duit hadiah ni. Jadi kubur seluruh dunia. Ni kubur yang keramat-keramat lagi lah. Seluruh dunia ni. Dia jadi lebih suka daripada pergi umrah ke haji ke. Dia nampak benda tu nak. Ada lah. Orang Malaysia apa ada nak. Ni Hadramaut ni. Kubur tu macam jadi satu upacara haji. Ada boleh Syakban lah. Tarikh sampai kena buat macam ni. Ada ritual keagamaan baru di kubur-kubur lah. Dan selanjutnya menurut kepercayaan setengah penganut tasawuf, bahawa wali itu lebih tinggi martabatnya daripada martabat Nabi dan atau Rasul seperti yang telah lalu disinggungkan. Tahap wali ni lebih tinggi daripada Nabi lah, mengikut kalau kita baca kitab gitulah. Tak tasawuf. Tanya dia je nafi lah. Tapi buku dia kalau belajar direct dia gitulah. Tersebut dalam salah satu ucapan Abu Yazid Al-Bastami. Kamu mengambil ilmu kamu dalam keadaan mati. Dan dari orang yang telah mati. Tetapi kami yang mengambil ilmu dari yang tetap hidup dan tidak mati-matinya. Orang belajar hadis, belajar Al-Quran, hadis, belajar berdasarkan dalil ni. Belajar daripada mati kepada orang mati belakang. Tapi dia belajar ilmu laduni direct dengan Tuhan. Tasawuf ni gitulah. Dan Abu Yazid juga yang berkata dia, aku menyelami laut yang dalam, sementara Nabi-Nabi hanya berdiri di tepi pantai. Hebat. Tak wali lah, hebat wali lagi daripada Nabi-Nabi. Nabi-Nabi tepi pantai sahaja ilmu dia. Tapi wali ni, tasawuf ni, wali ni boleh masuk ke dalam laut yang dalam ni. Boleh menyelam ni. Ibn Arabi berkata, ulama ar-rasum, ulama yang mementingkan syariah saja. Ulama tulis lah rusam ni. Ulama pensel tulis ni. Mengambil ilmu dari khalaf sampai hari kiamat. Ambil daripada orang sebelum dia lah. Sehingga kian lama hubungan kian putus. Menyambung ni putus. Tetapi awliya Allah, wali-wali Allah ni mengambil ilmu langsung dari Allah. Dan ditumpahkan Allah langsung ke dalam dada mereka. Ilmu laduni lah. Mereka berkata lagi Nabi menerima ilmu dengan perantaraan malaikat. Sedangkan wali menerimanya dengan tidak ada perantaraan ilmu laduni ya, direct dengan Tuhan tu. Rujuk tafsir Az-Zahar juzuk ke-11 halaman 248 ni sekunder lah, rujukan sekunder lah. Tapi Dr. Hamka ni dia cari dalam kitab tasawuf lah. Dengan perkembangan ajaran tasawuf yang semacam ini, nyatalah bahawa erti wali dan erti awliya, wali-wali ni yang sejelas itu dalam Al-Quran, iaitu orang yang benar taat melaksanakan perintah Tuhan dan menghentikan larangan Allah telah berbelok jauh sekali. Asal-asal dalam Quran ni tak ada sebut pun keramat, tak ada sebut pun benda-benda pelik. Dalam Quran tu ciri-ciri wali ni ialah orang yang bertakwa, yang melaksanakan perintah Tuhan dan berhentikan larangan Allah SWT. Itu dalam Quran. Tidak menafikan ada wali-wali Allah bagi dia keramat. Ada karamah ni dah.
Tapi tidak begitu penting. Kalau nak penting pun kita nak cerita, itu perjuangan. Contohnya Kamak, sahabat-sahabatnya lintas nak perang nak jihad fisabilillah. Lintas laut dengan kuda, dengan sungai dengan kuda. Tak apa, dah tahanlah sikit. Matlamat poin dia, bantuan Allah, pengajarannya, bantuan Allah sampai kepada orang berjuang jalan Allah. Jihad. Barulah ni cerita tasawuf. Wali Abda, Wali Kutub mana di Syam ni. Perang tak habis-habis sampai sekarang dah. Syam ni dekat dah dengan Palestin ni, Gaza. Tak ada apa tak wali ni. Perang di. Dia ada wali kata, cerita Wali Kutub. Ada Wali Abda ni. Dah di Syam ramai tiba-tiba. Perang di Syam pun, di Syria pun tak selesai-selesai. Perang di Gaza, di Palestin pun tak ada pun tak wali kita tolong tu. Jauh sekali maksud asal Al-Quran dan hadis dan Al-Quran tentang wali-wali. Dia pergi pada benda pelik. Wali ni benda pelik. Telah bererti bahawa ada manusia yang martabatnya lebih tinggi daripada Nabi-Nabi. Malahan mendekati atau menyamai Tuhan. Tuhan kecilnya. Sama dengan sifat Tuhan. Kerja Tuhan. Allah bagi dia surah kuasa. Seolah gitulah. Allah bagi surah kuasa kepada wali. Dewan para wali ni untuk menentukan. Adalah qada dan qada. Jadi macam tu dah. Malahan mendekati atau menyamai Tuhan yang patut disembah dan dipuja. Baik dikala hidup atau sudah matinya. Dengan mengadakan berbagai-bagai upacara di kuburnya. Di kubur Tok Wali ni penuh lah. Meriah sangat. Tempat kita kurang sikitnya. Di Malaysia ni. Oh, tempat lain berat lah. Di India ke. Di negara Arab ke. Oh, kalau Syiah berat lagi lah. Maka terdengarlah kata-kata wasilah. Ia berarti menjadikan orang perantaraan di antara kita manusia ini dengan Tuhan. Wasilah. Tawasul tu maksudnya dibubuh situ. Allah SWT ni pekak tak dengar mana. Payah dengar. Suka kabur doa. Kena ada tak wali perantaraan. Dan wali itu dapat berbuat hal-hal yang ganjil-ganjil, yang pelik-pelik yang hanya dilakukan oleh Tuhan. Itulah dalam cerita-cerita tasawuf ni. Dalam kitab kita tasawuf gitu. Rujuk tafsir Az-Zuhar juzuk ke-11 halaman 248, 287, 289. Yang sangat merosakkan agama pula. Dan ditimbulkan oleh golongan tasawuf yang semacam itu ialah tentang adanya kasyaf. Kasyaf artinya pembukaan rahsia yang tersembunyi. Ni dia suka sangat cerita-cerita lah. Cerita Tok Wali-Wali ni boleh kasyaf. Boleh nampak hati lah, boleh nampak benda akan datang lah, benda ghaib. Boleh pergi ke mana-mana. Tidak bertempat, tidak ada ruang waktu pun Tok Wali ni. Menurut mereka, seseorang yang telah mencapai martabat wali itu boleh, yang dapat diberi oleh Allah kelebihan. Dia beri, sebut juga kadang-kadang. Diberi oleh Allah kelebihan dengan dikasyafkan kepadanya. Dibukakanlah kepadanya oleh Allah akan rahsia-rahsia tersembunyi yang ghaib-ghaib. Tu cerita Tok Wali kita. Orang Melayu ke orang kampung ni. Kadang-kadang nak tanya pendapat, nak tahu benda akan datang. Oleh sebab itu dah tarekat Tok Guru tarekat ni ramai je suka meramal. Sebab ni Tok Wali bagi dia kena tahu benda ghaib. Bukan ikut amal ikut sunnah Nabi lah, tapi nak tahu benda ghaib. Tok Guru dia boleh cerita apa akan terjadi ginilah, Tok Imam Mahdi bila marilah, tahu berapa lah. Benda-benda gitu suka lah. Dah. Pasal Tok Guru dia tahu benda ghaib, kasyaf benda ghaib. Kadang-kadang mereka merubah hukum agama yang tertulis jelas dalam Al-Quran dan hadis. Sebab Tuan Syekh telah mendapat kasyaf daripada Allah. Direct daripada Allah. Baik dalam suatu mimpi atau suatu ilham. Supaya dikerjakan sebegini dan sebegitu. Yang tidak ada dari pokok syariah Al-Quran dan daripada hadis itu. Tak ada dari Quran hadis pun Tok Guru napuk. Direct ilmu laduni ni. Percaya Tok Guru ni nak. Kita siapa? Tak ada sore abuk Tok Wali lah. Mengaji hadis lagi tak ada. Mengikut tasawuf ni. Sumber samalah tafsir Az-Zuhar. Kat mana kita nak pergi? Tak apalah kita kena. Lepas ni lah kita bicara panjang pula nampak ni nak. Tentang dalil-dalil. Ada dalil. Tak ada Al-Quran hadis. Ada hadis lah. Okay, Al-Quran ada hadis-hadis. Tapi secara umumnya batil, maudhu', munkar. Sangat dhaif dan tidak sah daripada Nabi. Yang banyak digunakan, dihujahkan sebagai membenarkan wali abda, wali kutub. Nah.
Banyaklah hadis palsu, hadis dhaif, hadis munkar. Kita baca lepas ni kot. Sepanjang pun nak sambung ni. Setakat tu dulu, wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.